Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana perintah PKPP telah membuka balik sekatan sementara daripada solat berjamaah beramai-ramai di masjid. Alhamdulillah, apabila pintu dibuka, kita tengok kepada pintu hati kita terbuka ataupun tidak. Yang ana bimbangnya, pintu masjid buka, pintu hati tertutup. Maknanya boleh pergi masjid, kita pula tak segi. Ini masalah. Baru ni semua pakat buat alasan. Kita tak pergi masjid sebab ditutup. Ahli-ahli fatwa kata tidak berdosa kerana COVID. Tapi bila pintu dibuka, orang pula tak pergi. Kita kata pintu masjid terbuka, jangan pula pintu hati tertutup. Wal'iyazubillah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian dalam kitab kita Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Pengembaraan kita ke alam akhirat telah sampai ke tajuk An-Nar, neraka, segala isinya, peristiwa-peristiwa dalam neraka, amalan-amalan yang menyebabkan manusia ke neraka, wal'iyazubillah. Ini yang kita belajar kerana kita nak jauhkan diri daripada bahayanya. Sebagaimana COVID mari, pihak Kementerian Kesihatan ajar kepada kita norma baru dalam kehidupan. Tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Tujuannya nak selamat. Bila kita belajar bab neraka, kita tahu neraka ni sangat bahaya, sangat dahsyat. Maka kita kena belajar bagaimana nak al-wiqayah, nak menjauhkan diri kita, menyelamatkan kita daripada neraka. COVID kalau kena pergi kubur, tapi kalau silap amalan kita pergi ke neraka, na'uzubillah. Sambungan pelajaran kita dalam bab An-Nar, kita masuk ke tajuk Takhasumu Ahli Nar. Orang dalam neraka berkelahi sama-sama dia. Oh, bukan kata satu geng, satu kepala. Tak. Dia balah pula sama dia, kan? Siapa dia balah? Tengok dalam kitab, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Summa yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum, masing-masing mengkafir ke sama-sama dia. Di kafir mengkafir ni berlaku dalam neraka. Kita atas dunia jangan duk main kafir mengkafir, sesak menyesak, jangan. Kan? Sebab masing-masing ada hujah, kena bincang baik-baik. Jangan mudah jatuh hukum. Tapi di akhirat esok, masing-masing kafir mengkafir, laknat melaknat, siapa dia? Penduduk neraka, sama-sama dia kelahi. Ia ni kata apa? Aku, mu lah sesakkan aku dulu, mu celaka. Oh, kata dia ni pula, mu celaka pergi ikut aku. Kalau mu tak ikut, aku pun tak sesak. Masing-masing ada. As-sadatu wal kubara, ketua-ketua, bos-bos dalam neraka, masing-masing berlepas diri. Tak mau. Dalam surah Ibrahim, dalam surah Ghafir ayat 47, Allah Ta'ala cerita, wa idh yatahajjuna fin nar fayaqulu ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Duk balah dari neraka. Pengikut-pengikut orang lemah-lemah ni, pokok du'afa, dia kata kepada bos dia, tolonglah kami. Aku dulu memang nak pergi masjid, nak pergi tempat kuliah. Tipu aku. Duk balah. Tolonglah. Qala alladhina istakbaru,
Kata bos-bos pula, pembesar-besar kata, inna kullum fiha. Tak sedut buahlah kita sekali kat dalam ni. Nak kata apa? Jadi masing-masing tarik diri, masing-masing berlepas diri. Itu dia panggil perbalahan sama-sama ahli neraka wal-iyadzubillah. Tuduh-menuduh. Sebab mula tipu aku, kamu mula bodek aku, kecek aku, gaya aku. Tak usah kata apalah. Masa tu tak ada berguna lagi. Kemudian kita berpindah kepada di antara golongan pertama yang dibakar dalam neraka wal-iyadzubillah. Allahu akbar. Nauzubillah. Hadis ni para jemaah sekalian sangat menakutkan kita. Kita orang baik-baik ni, ahli-ahli ibadat ni, dengar betul-betul cerita ni. Allahu akbar. Daripada Syufai al-Asbahi qala. Satu hari aku masuk dalam masjid Madinah. Masuk dalam masjid, tengok ada seorang laki-laki duduk kuliah situ. Ramai orang duduk melingkungi dia. Mana orang duduk dengar dia kuliah. Aku pergi dekat. Tanya orang, siapa tu? Ustaz mana tu? Syekh mana tu? Qalu Abu Hurairah. Itulah Abu Hurairah, sahabat Nabi. Aku pergi dekat. Nak pergi dengar dia ceramah dekat. Bila selesai dia ceramah, fasa kata, dia diam, aku bertanya dia. Dia kata, anshuduka bihaqq. Aku minta pada Tuhan dengan kebenaran, tolong cerita kepada kami hadis yang Tuhan dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ambil sanak tinggi. Mana dia? Abu Hurairah siapa ke Nabi? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu ingat, yang kamu betul-betul faham. Abu Hurairah kata, baik, saya akan ceritakan. Bila Abu Hurairah mula nak cerita tentang Nabi, berubah muka dia. Tiba-tiba dia pengsan. Terlalu takutnya Abu Hurairah nak cerita hadis ni. Masya Allah, tabarakallah. Summa afaq. Kemudian dia celak balik. Astaghfirullah. Dia kata, la uhaddisannaka hadisan. Aku akan cerita pada kamu hadis daripada Nabi. Bila dia ulang kali yang kedua, dia pengsan balik. Sudah pula 3 kali ulang. Allahu akbar. Kemudian barulah kali yang keempat baru dia boleh cerita. Dia kata, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada aku, wa ana wa huwa fi hadzal bait. Ni di rumah ni lah, rumah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain, aku dengan dia je. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kemudian pengsan Abu Hurairah. La haula wala quwata illa billah. Maknanya begitu takutnya nak cerita dia pada hadis cerita ni. Kemudian dia pun berusaha menyampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan panggil 3 orang. Yang pertama, jama'al Quran, orang yang mengaji Quran. Yang kedua, orang yang berperang fisabilillah, mati syahid. Yang ketiga, orang yang banyak harta. Allah Taala tanya, Al-Qari, Allahu akbar, alam uallimuka ma anzaltu ala rasul. Bukankah aku ajar kepada kamu ilmu Quran, Al-Quran yang aku turun pada Rasul aku? Qal, nah ya Rabbi, saya belajar Quran. Allah tanya dia, mau buat apa dengan Quran? Oh, dia kata, aku baca Quran, aku ajar kepada orang, aku gini. Qal, fayaqulullahu ta'ala lahu, kazabt. Allah kata, bohong kamu. Masya Allah. Allahu akbar. Malaikat berkata, bohong kamu. Mengajar Quran bukan kerana Allah, kerana nak cari kemasyhuran, kerana nak menang pertandingan, kerana nak ramah follower. Na'udzubillah. Akhir sekali, orang ini dicampakkan, ulqiya finnar, dicampak dalam neraka wal-iyadzubillah. Panggil pula orang kaya. Tuhan kata, bukan aku harta banyak. Atau, buat apa dengan hartamu? Oh, sedekah. Allah kata, kazabta, bohong kamu. Mu sedekah nak suruh katamu pemurah. Nak pergi sedekah tu 5 kamera mari. Oh, dengan wartawan lagi nak tunjuk kita ni buat kerja. Na'udzubillah. Ini contoh je. Maka dikata aku sedekah tolong orang miskin. Allah kata kazabta. Malaikat berkata mu bohong. Yang sebenarnya kamu nak suruh orang kata mu tu pemurah. Kamu hebat. Ulqiya finnar, dicapak dalam neraka. Kemudian dia panggil pula seorang lagi yang mati fisabilillah. Dia kata, kenapa kamu mati fisabilillah? Dia kata, oh, aku berjihad. Allah kata, bohong kamu. Dan malaikat dia kata, bohong, kamu masuk peperangan kerana nak tunjuk pada orang kamu hebat, kamu hero, kamu berani,
wal iyaz billah, kemudian dicampur dalam neraka. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nak cerita hak ni 2-3 kali rebah dia. Subhanallah. Qala Abu Hurairah, summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi rukbati. Rasulullah tepuk atas lutut aku ni. Allahu akbar. Faqal, ya Abu Hurairah, ulaika thalathah, itulah 3 kumpulan manusia, makhluk yang awal tusa'aru bihimun nar, yang terawal dicampur dalam neraka pada hari kiamat, wal iyaz billah. Hadisin rawahu Tirmizi wal Hakim bisanadin sahih. Kata di para ulama hadis, hadis ini menunjukkan kepada azamatun niyah, besarnya kedudukan niat itu. Salah niat, walaupun nampak cara baik, Quran, sedekah, jihad. Tapi kalau kita mengajar Quran kan nak suruh orang puji kita, ya, ini bahaya. Hadis ini menunjukkan kelebihan ikhlas, maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian muraja'atun niyah. Kita sentiasalah murajaah niat kita. Aku buat ni nak apa? Aku buat ni nak apa? Maka kata di para ulama, syarat Allah Ta'ala nak kabul amal kita tu, yang pertamanya mesti ikhlas, tidak riya. Syarat yang kedua, mesti ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah. Maknanya kalau berlawan dua ni, wal iyaz billah, buatlah kerja-kerja amal, buatlah kerja kebajikan setara mana pun, tidak diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada zunub mutawa'ad, dosa-dosa yang Allah Ta'ala janji pelaku dosa ni benar akan dicampur dalam neraka, wal iyaz billah. Di antara dosa ni panjang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kuliah yang telah anda sampaikan di masjid kita ni, nama dia kitab dosa-dosa besar. Dalam kitab dosa-dosa besar, alhamdulillah kita dah hurai di situ 70 dosa besar yang perlu kita jauhi. Dan dalam kitab kita ni ada beberapa saja. Yang pertama, al-ja'iruna fil hukmi, orang yang zalim di dalam melaksanakan hukum. Ini bahaya. Dalam suratul Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berlaku adil, jangan sekali-kali menyeleweng. Dalam hadis rawahu Abu Daud, Nabi kata al-qudatu salasatun, qadi, hakim tu ada 3 kategori. 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. Na'udzubillah. Yang masuk syurga itu allazi fil jannah ar-rajulun arafa al-haq faqada bi. Orang yang memang tahu benda benar, dia jatuhkan hukuman berdasarkan itu. Yang kedua yang masuk dalam neraka itu orang yang tahu benda benar tapi dianya zalim, tidak berlaku adil. Yang kedua yang masuk dalam neraka qadalina ala jahlin, dia tak reti hukum tapi dia jatuh hukum. Ini juga masuk dalam neraka, wal iyaz billah. Itu yang pertama, qadi ataupun hakim yang zalim. Qadi yang zalim. Yang kedua, al-kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan pendustaan terhadap Nabi. Hari ini kita rasa senang-senang ya. Oh, ini hadis Nabi ni, begini cerita gini. Mana-mana orang perempuan yang beri suami dia kahwin lain, dia boleh payung Siti Fatimah. Ini bohong, mana ada hadis lagi tu. Dia tahu bohong tapi dia siarkan juga. Sebar juga. Kalau orang tegur ini hadis palsu ni, mana awak tahu? Ini semua zanni belaka. Jadi kita ilmu disiplin ilmu hadis campur dalam tu sampahlah kalau macam ni, kan? Maka tentulah ada disiplin ilmu hadis yang perlu dipelajari. Kalau kita nak sebar, biarlah kita belajar. Kalau rasa tak erti, tak usah disebarkan. Biar orang lain, biar ustaz-ustaz yang apa ni, para pengkaji, pelajar, talabatul ilmi yang buat kerja, kita tak usah, kita nanti dengar je. Ni nak jadi penyebar juga. Allahu akbar. Bila kita tegur, bukannya nak dengar, celek mata pula. Dia pergi cari pula video lain pula, dia forward mari kita lawan. Masya-Allah tabarakallah. Jadi orang bohong ke atas Nabi, sama ada menyebarkan bacaan-bacaan yang tidak waris tapi disandar ke Nabi, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sahih disandar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beri amaran, la takzibu alayya. Nabi kata jangan buat bohong ke atasku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Siapa dia bohong ke atasku, orang yang akan masuk dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah di antara bahaya yang cukup besar. Yang ketiga, al-qatil bighairi haq. Orang bunuh orang tanpa hak.
Saja nak tembak orang ke, terlanggar orang, ini bunuh orang dengan hak macam orang ni pembunuh. Kemudian dijatuhkan hukuman qisas, maka dia potong kepala, itu dengan hak. Itu tak termasuk dalam kumpulan ini, kan? Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Al-ayah. Surah An-Nisa ayat 93, siapa dia bunuh orang dengan sengaja, balasannya neraka, wal iyaz billah. Yang keempat, akalatur riba. Orang yang makan riba. Ini penyakit ekonomi dalam dunia ini. Kita nak lebah daripada riba ni satu benda yang sukar, tetapi masih ada ruang untuk kita melepasnya daripada dia, iaitulah kita belajar. Bab muamalah Islam ni jangan duk main riba begitu, kan? Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli, mengharamkan riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa-siapanya sudah sampai nasihat daripada Allah, mana ayat sudah sampai, dia berhenti, dia boleh ambil kepala modal dia. Wa man 'ada, siapa tak mau berhenti, beri nasihat, baca khutbah, dengar ceramah riba haram, tak berhenti, faulaika ashabun nar, inilah ahli neraka, na'udzubillah. Yang kelima, akalatu amwalun nas bil batil. Orang yang makan harta orang dengan cara batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta orang dengan cara batil. Batil ni macam-macam lah, dengan cara menipu, merampok, mencuri, kelentong, skema, ambil duit orang, tipu orang, itu semua batil. Jual benda-benda haram, itu pun dipanggil makan harta benda cara batil. Jual benda yang tidak halal, batil. Yang keenam, ar-rukun ila zalimin, kita menyokong kumpulan yang zalim. Allahu Akbar, ini bahaya sekali. Dalam surah Hud ayat 113, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kamu cenderung menyokong orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, kamu akan disambar oleh api neraka. Na'udzubillah. Maknanya, kalau orang zalim jangan sokong dia. Kita tahu dia ni zalim. Kalau kita beri kuasa kepada dia, banyak penyelewengan yang dia akan buat. Banyak benda karut yang akan buat. Sokong juga, maknanya kita menyokong orang zalim. Ini ya, hati-hati. Ataupun orang ni berkelahi dua orang, kita tahu dia ni zalim, kan kita pergi sokong dia. Kita pergi bagi support dia, kan. Solidariti dengan dia. Zalim. Hati-hati. Banyaklah kezaliman. Yang ketujuh, ta'zibul hayawan. Orang yang menyakiti hayawan. Kena ke binatang. Dalam hadis muttafaqun alaih, uzibat imra'atun fi hirratin. Nabi SAW kata, seorang perempuan itu diazab dengan sebab dia telah mengurung seekor kucing sehingga mati. Allahu Akbar. Kucing kalau kita lepas pandai je, dia pergi cari makan. Tapi mengurung dia sampai mati, maka dia masuk neraka dengan sebab itu. La haula wala quwata illa billah. Ni macam-macam orang ni. Nak bela ni tapi tak bagi makan. Itu berat. Yang ke-8, dengan semua ni. Bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada. Yang ke-8, al-kasiyatul ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi macam telanjang. Dalam hadis rawahu Muslim, Nabi SAW sebut sinfan min ahli nar. Dua jenis manusia penduduk neraka, ahli neraka yang aku tak tengok zaman dia. Yang pertama, orang-orang yang punya cemeti, penguasa-penguasa zalim yang duk pukul orang. Satu. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Perempuan-perempuan yang berpakaian macam telanjang. Baju nipis atau baju ketat, tak cukup saiz. Ini semua ni dipanggil berpakaian tapi macam telanjang. Berat. Berjalan pula melenggang-lengguk. Kepala dia, sanggur dia tinggi macam bonggol unta.
Maka ini pakaian, ini calon ahli neraka, orang yang berpakaian sedemikian. Hati-hatilah para suami, para bapa, ibu-ibu, tengok juga anak kita. Ustaz, anak saya bagi duit 500 bulan, boleh mari duduk sini? Tak. Nak tegur kan tak bagi duit pula. Jadi syaitan bisu ibu-ibu sekarang ni. Tak berani nak tegur anak berpakaian tak patuh syariah. Allahu Akbar. Yang ke-9 ataupun 8 ayat. Yang ke-9 tadi, yadribun nas, orang yang zalim pukul orang ataupun yang zalim masuk dalam kumpulan tadi. Yang ke-9 al-intihar, orang bunuh diri. Dia farah kecewa, dia bunuh diri dia. Maka orang ni juga akan masuk dalam neraka dan dia akan diazab mengikut cara dia mati. Nauzubillah. Dalam hadis rawahul Bukhari, man taradda min jabalin. Siapa dia terjun dan naik bukit tinggi, terjun turun, bunuh diri, maka dia akan masuk dalam neraka, duduk mai terjun gitulah dia. Nauzubillah. Siapa dia minum racun, dalam neraka pula dia bagi minum racun. Apa dia bunuh diri dengan besi, tikam dia punya sendiri, itulah penyakit dia, maka semua itu akan masuk dalam neraka Jahannam dan dia punya balasan seperti apa yang dia buat di atas dunia. Nauzubillah. Yang ke-10, Allahu Akbar. Astaghfirullah. Ini yang kita takut. Adamul ikhlas fi talabil ilmi. Orang menuntut ilmu agama tak ikhlas. Timbul pula cerita, ustaz-ustaz, anak-anak kita mengaji sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah Arab, semuanya pakai nak A belakang tu lagu mana? Itu dia panggil proses pengajian. Sekarang ni kalau tak ada CJ, kita payah nak nilai orang, kan? Maka kita letak CJ, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah niat tu lagu mana? Tengok dalam hadis rawahu Abu Dawud, qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa dia belajar ilmu, ilmu ini dituntut kerana Allah. Kalau pergi belajar ilmu engineer, ilmu baik kapal terbang, niat kerana dunia, tak ada masalah. Ni pergi belajar Quran, pergi belajar hadis, tapi la yata'allamuhu. Tujuan dia belajarnya kerana nak ambil habuan dunia, nak suruh orang kata hebat, nak suruh orang, bahaya kita. Maka Nabi SAW kata, lam yajid urfal jannah, dia tak akan tidak ada bahagia dalam syurga pada hari kiamat. Makanya orang ni juga jalur neraka, na'udzubillah. Tak bau syurga lah dia. Yang ke-11, orang yang minum di dalam bekas yang dibuat daripada emas dengan perak. Para jemaah sekalian, kita kena beza. Orang perempuan, dia boleh berhias, pakai gelang, cincin, rantai, anting-anting daripada emas, boleh pakai. Perak lagi boleh. Gigi mah pun tak apa, sengih itu dah. Tetapi kalau ambil bekas, nak minum daripada mangkuk, gelas, pinggan yang dibuat daripada emas dengan perak, tak. Nabi tak benar. Laki-laki dan perempuan. Tengok ni. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati. Dalam riwayat kata lagi, alladhi fi aniyati zahabi wal fiddah. Siapa-siapa dia minum dalam bekas emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi, dia telah masukkan dalam perut dia api neraka Jahannam wal iyazbillah. Jangan duk main, nak makan dalam pinggan plastik lah selamat. Tak seduk main cari penyakit. Makan dengan dalam pinggan perak dalam emas pun, kalau makannya tak sedap, tak jadi juga. Kita makan atas daun pisang pun, kalau nasi tak sedap, 3 kali tambah, kan? Jadi jangan cari penyakit. Yang ke-12, al-kibru. Apa dia kibru? Sombong. Takabur, ini beras. Makna takabur iaitulah orang yang terpedaya dengan diri dia, rasa dia yang betul, orang lain itu hina belaka. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara kibrun. Saya tak dengar dia tu, bukannya reti pun, padahal dia tak pandai-pandai pun. Ini sombong nama dia. Kenapa tak pergi solat jemaah? Orang miskin lah ramai di masjid ni. Tak layak dengan saya. Saya kena pergi masjid hak VIP ni. Ini sombong. Macam-macam cerita. Maka dalam hadis Rawah Ibn Hibban,
Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala berfirman al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu pakaian aku. Siapa dia tarik kat pakaian aku ni, qazaftuhu finar, mana dia nak jadi sombong juga, aku campur dia dalam neraka, wal iyazubillah. Inilah senarai pendek dalam kitab kita ni 12 perkara, iaitulah perkara-perkara yang membawa manusia ke dalam neraka, wal iyazubillah. Kepada akhirun nas najat minan nar. Manusia terakhir keluar daripada neraka. Siapa? Allahu Akbar. Hadis ni panjang sekali. Mana setelah orang lain masuk ke dalam syurga semua dah, kan? Orang ni masuk ke neraka dengan sebab kejahatan dia, dengan sebab maksiat dia. Tapi aslul iman. Apa makna aslul iman? Mana asal iman dia tu mantap dalam hati dia. Tak goyah. La ilaha illallah tu ada. La ilaha illallah ada dalam hati dia. Maka dan dia juga ada sujud. Cuma dia terjebak dengan maksiat. Maka pada saat itu Allah Ta'ala perintahkan para malaikat dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi cari orang yang ada iman dalam hati dia, bawa keluar. Bila dia bawa keluar daripada neraka, yukhrijunahum, letak sini, kemudian disiram dengan air, dia panggil ma'ul hayah. Mandi dengan air ni, tumbuh balik kulit-kulit dia jadi comel semula. Masya Allah, tabarakallah. Allah, dia pun duduk tengok ke neraka. Dia kata, ya Rabbi, tak mau dari neraka, tak mau dah. Jauh sikit. Minta jauh sikit. Lepas tu dia balik ke syurga. Dia kata, ya Rabbi, kalau boleh pergi dekat sikit. Itu. Allah kata, baik, aku pergi dekat kamu, tapi syaratmu jangan minta lagi hak lain. Janji tak minta. Pergi pula dekat. Lama-lama minta lagi nak. Allah Ta'ala suka dengan hamba dia ni, tak lekat janji. Sebab, nunggu syurga depan comel. Maka kata Nabi SAW, kata di Abu Hurairah, akhir sekali, orang ni masuk dalam syurga. Alhamdulillah. Qala Abu Hurairah rawi hadis, wa zakar rajulu, laki-laki itulah orang yang terakhir masuk dalam syurga. Orang yang terakhir masuk syurga, tapi dia keluar daripada neraka, wal iyazubillah. Yang kita naknya pada jemaah hadis ni panjang, ana ringkas je. Allahu akbar. Aqwam yadkhulun nar, orang yang keluar daripada neraka dengan sebab apa? Dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syarat dianya ada usul. Iman tu adalah hati dia. La ilaha illallah tu adalah hati dia. Kalau tak ada harapan lagi lah. Ada pun orang yang kekal dari neraka siapa? Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamut, mereka tak akan mati, tidak akan diringankan daripada azab. Dan dalam surah Fatir 36 dan surah Baqarah 39, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Maknanya orang kekal di neraka ni orang kafir. Adapun orang mukmin, orang yang beriman, walaupun banyak mana dosa dia akan diselam dalam neraka, kemudian akhirnya mereka ke syurga. Tapi kita jangan mikir nak masuk neraka dulu sekejap, nak pergi syurga. Jangan fikir. Yang kita naknya, seperti yang kita belajar awal-awal dulu, kita banyak berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sekadar malaikat tanya khabar ya. Lepas, yang terbaik yang kita naknya, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisabin wala azab. Ya Allah, masuk aku ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu darjat yang paling tinggi. Kan? Kita ni kalau tak dapat yang tinggi pun, ambil yang hisaban yasira, itu pun alhamdulillah cukup baik. Tapi jangan minta yang kira-kira yang payah. Jangan minta nak suruh kawan-kawan cari dalam neraka, jangan. Allahu akbar. Baik, kita berpindah kepada nidaat, panggil memanggil di antara ahli neraka dengan ahli syurga. Boleh juga dia cakap dua tu, sebab dia kenal. Neraka ni dahsyat lah, macam mana dia boleh memanggil? Itu kita kata kuasa Allah. Mu jangan duk mikir akhirat seperti kita duk mikir atas dunia, jangan. Itu dia punya kaedah.
Benda kaedah di akhirat ni benda gaib. Kita percaya apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita percaya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuba-cuba nak tafsir sendiri, jangan. Rusak binasa kita. Panggilan yang pertama, seruan yang pertama daripada ahli jannah li ahli nar. Penduduk syurga panggil penduduk neraka. Lepas pada dia dapat nikmat siap-siap, dia janji Allah Ta'ala sudah benar, dia pun tengok. Dan neraka, ni dia ni dulu, kawan aku dulu ni, kan? Dalam suratul Araf, Allah Ta'ala gambarkan ayat 44, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. Kami dapati apa yang Allah janji itu benar. Syurga mu lagu mana? Dapat dah, dia kata. Tengah duk buat gini, fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Malaikat mari, Allah Taala laknat puak-puak zalim. Membab cakap. Gitu rehat-rehat puak mun. Jangan duk layan puak ni. Allahu akbar. Ya Rabbi. Yang kedua, orang mukmin ahlul a'raf. Jadi ashabul a'raf ni orang duk atas pagar. Syurga pun duk, neraka pun duk di sini. Dia duk memanggil ahli syurga, kan? Kemudian yang ketiga, ashabul a'raf pula duk panggil ahli neraka, macam-macam dia. Yang keempat, iaitulah seruan daripada ahli neraka, na'udzubillah, duk panggil kawan-kawan dia, ya ashabul jannah, duk le syurga tu. Allahu akbar. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Kita kawan duduk sekampung, anak beranak dulu, ahli neraka duduk panggil orang ahli syurga. Marilah sikit olo air kau gapo kau makanan kau. Ahli syurga kata apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mu jangan minta. Allah Taala tak benar aku nak beri air ke makanan kepada orang-orang kafir, wal iyaz billah. Itulah dia panggil seruan, cakapan-cakapan daripada sama-sama ahli neraka, na'udzubillah. Kemudian kita penutup di dalam bab al-babun nar ini, bab neraka ini tentang perbincangan tentang syaitan. Syaitan ni panjang kalau kita nak bincang dia, tapi madailah kita dengar cerita sikit-sikit. Ana dah hurai sebahagiannya dalam surah tafsir kita kepada suratul A'raf dulu, kan. Syaitan, tanda tuan-tuan, ini fakta. Takarrar, berulang-ulang nama syaitan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Syaitan berapa kali disebut dalam Quran? Ada 88 kali disebutnya syaitan saja, kan? 68 kali lafaz asy-syaitan. 2 kali dengan lafaz syaitanan. Dan 17 kali dengan lafaz asy-syayatin. Sekali dengan lafaz syayatinihim. Tanda. Saya ulang sekali lagi. Ada 88 kali syaitan disebut dalam Quran. 68 kali dengan lafaz syaitan, asy-syaitan, 2 kali dengan lafaz syaitanan, 17 kali lafaz asy-syayatin, dan sekali dengan lafaz syayatinihim. Kata di para ulama, sebab apa? Sebab apa? Nak menunjukkan, nak menzahirkan kejahatan mereka, bahayanya syaitan. Bahayanya, jangan duduk main-main kita dengan syaitan, kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, maka jadikan dia musuh. Jangan jadi kawan, kan? Allahu akbar. Permulaan kisah syaitan. Dengar cara ringkas ini. Syaitan itu mari daripada jin. Mari daripada jin. Jin dia duduk di bumi sebelum manusia. Dan mereka telah buat kerusakan di atas muka bumi, yufsiduna wa yasfikuna dima. Maka Allah Ta'ala hantar mari tentera daripada malaikat
tentera mereka daripada mereka fadarabuhum. Maka malaikat telah memukul mereka sehinggalah mereka itu pergi ke Jazairul Buhur. Ada pulau tu, kemudian malaikat kepung di situ. Lepas tu marilah dia ni fa'azharas salah. Dia pun insah dalam malaikat, kami tak mau balas dah, tak mau perang-perang dah. Tak mau dah kelahi, insaf. Baiklah sekejap. Bila Allah Ta'ala cipta Adam, mari pula hasad dengki. Dia kata, macam mana aku nak sujud kepada Adam, dia daripada tanah, aku daripada api, aku lebih baik daripada dia, tak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila dia sombong, maka dia jadilah kafir. Nama dia Iblis. Jadi Iblis ni mari daripada mana? Kana minal jin, daripada jin. Jin hok jahat tu nama dia Iblis. Iblis. Maka dalam makhluk ni ada 3 malaikat, itu yang terawal, yang terbaik. Kemudian daripada jin bagi 2 ada iblis. Kemudian mari manusia juga macam jin, ada syaitan. Mana iblis tu jin hok jahat, ada jin yang beriman. Jin, manusia yang jahat, nama dia syaitan. Syaitan ni satu kategori makhluk yang derhaka, nama dia syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas. Tuan-tuan tengok dalam tafsir saya dalam kisah jin, dalam surah jin ataupun dalam surah Al-A'raf yang kita cerita tentang Allah Ta'ala perintah sujud kepada Adam. Jadi anda tak ulang lagi di sini. Maka permusuhan kita dengan syaitan itu lama, daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai ke kiamat. Timbul lagi soalan, kenapa Allah Ta'ala buat makhluk syaitan? Buat menyusah kita. Kalau tak ada syaitan, kita pun jadi baik. Allah kata apa? Allah kata, aku nak tengok siapa di kalangan kamu yang dengar kata aku, siapa di kalangan kamu yang ikut syaitan. Itu dipanggil ujian. Syaitan mari itu semuanya ujian kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, sama ada kita beriman ataupun kita ikut syaitan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, syaitan kacau, Allah Ta'ala buka pintu taubat. Mu terjebak dengan dosa, kamu bertaubat. Jangan duduk main tak mau taubat kan. Kata di para ulama, kalaulah syaitan mari kacau kita 100 kali, terjebak dengan dosa, kita taubat, kita betul-betul insaf, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa. Masya Allah, tabaraka. Itulah rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Kemudian langkah-langkah syaitan ini, syaitan, ana selalu sebut, dia akan menyesatkan manusia mengikut keadaan manusia. Mengikut apa? Mengikut keadaan manusia. Orang baik, dia mari sesat ikut cara baik. Orang jahat-jahat, cara dia. Orang baik, macam tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam masjid, piyah cotik atas pada, dia mari ikut sombong, takabur, rasa kita hebat, al-i'jab bin nafsi, rasa aku dengan warak, riak. Itu penyakit-penyakit. Macam-macam lah. Iblis ni, dia ada arash, ada singgah sana. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iblis ni dia ada singgah sana dia letak di atas air. Yada'u arsyahu 'alal ma'. Dia letak atas air, waktu dia panggil mesyuarat. Hei, mu pergi belah ni. Kamu ke sini, mu sini. Dia bagi zone kawasan. Petang nanti bagi laporan apa yang kamu buat. Jadi mari petang kali mari. Mu buat apa? Dia pun cerita, aku buat gini-gini. Tak kuat. Mu tak buat apa-apa. Ni. Mari hok seekor setan ni. Dia kata, saya bos hari ni telah berjaya memisahkan suami dengan isteri. Macam-macam dia buat. Dia hasuk kawan ni, suruh balah, suruh cemburu, suruh macam-macam. Akhir sekali berkelahi suami isteri, bercerai. Syaitan panggil lalu, mari sini. An-ni'ma anta. Mulah orang yang paling hebat dalam kalangan geng-geng kamu ni. Itu dia panggil syaitan dia. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Dia kalau dia boleh pisah antara suami isteri, itu besar. Jadi main-main cerita-cerita syaitan. Kemudian dipanggil hizbus syaitan. Ada kumpulan syaitan. Jadi kita jangan masuk hizbus syaitan, kita nak duduk dalam kumpulan malaikat. Dan kumpulan orang beriman, jangan ikut syaitan. Timbul lagi soalan. Soalan yang menarik tuan-tuan. Dia kata syaitan ni mari daripada api. Iblis ni, jin, mari daripada api.
Api masuk dalam api, tak ada kesan apa? Api lagi bertambah nyala. Macam mana Allah Ta'ala nak azab dia? Ini menarik soalan ni. Menarik ke tak menarik? Jawabnya menarik. Baik. Kita manusia mari daripada apa? Mari daripada tanah. Habis bila masuk dalam tanah, jadi apa kita? Jadi ulat, jadi tu, jadi ni. Kenapa pula jadi ni? Kita kan tanah, patut masuk dalam tanah, lagi subur. Kita kena ingat, asal Allah Ta'ala ciptakan jin tu minan nar. Dijadi daripada api. Itu asalnya. Tapi dia sudah jadi jin, sudah jadi makhluk dah. Tak ada dah api dia tu. Manusia daripada tanah, itu asalnya. Sekarang ni jadi orang, kan? Maka bila dia sudah jadi makhluk lain, nama dia jin, nama dia syaitan, maka ketika itulah maka diazabnya dengan api itu memberi kesan kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Panjanglah kalau kita nak cerita. Jadi akhirnya jawapan dianya tidak jadi masalah. Jangan duduk mikir dengan kepala otak kita pelik-pelik. Maka masuk dalam neraka nanti, apabila semua masuk neraka, syaitan berkhutbah. Penutup kita malam ini dengan khutbah syaitan. Khatib, tidak khatib undangan ni, tidak. Khatib syaitan nama dia. Wa qala syaitan, tanda surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum azabun alim. Syaitan panggil pengikut dia, "Hei, mari belakang. Aku janji dengan kamu dulu, sekian-sekian. Aku sebenarnya tak tunai pun janji. Dan aku pun tak ada kuasa apa-apa hari ni, kan? Tapi kenapa kamu aku ajak mengikut aku? Jangan marah aku. La talumuni, mu jangan cerca aku. Mu cerita diri kamu sendiri. Allah Taala bagi bawa kepada kamu Quran. Allah turunkan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa hadis. Allah turunkan Quran. Para ulama duk ceramah sana sini, mu ikut aku kenapa?" Dia marah pula. Akhir kali saja belaka. Duduklah dalam neraka wal iyazubillah sampai kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali syaitan kata, "Innaz zalimina lahum azabun alim." Segala orang zalim terimalah azab yang dahsyat. Kita semua ni terimalah apa yang nak jadi. Senyap dapat dia. Allahu akbar. Tamatlah kita perbincangan tentang neraka. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita masuk bab al-jannah. Allahu akbar. Ana nak habiskan bab neraka ni rasa cemas, tuan-tuan. Bila masuk bab syurga esok rasa nak senyum sikit. Sebab kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua di dalam al-jannah, dalam syurga insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya sekali lagi memperingatkan kepada para jemaah, malam ni malam Jumaat. Bila malam Jumaat, jangan lupa kita berselawat ke atas Nabi banyak-banyak sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita banyak baca surah Al-Kahfi. Dan alhamdulillah untuk penduduk negeri Kelantan, negeri lain ada yang minggu lepas dah mula dah, pihak kerajaan telah membenarkan untuk kita kembali ke masjid. Maka marilah kita balik ke masjid. Pintu masjid telah dibuka. Jangan pula pintu hati tuan-tuan tertutup untuk datang ke masjid. Jadi kita semua pakat mari masjid belaka insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.